Assalamualaikum, salam sejahtera. Koresponden TVS bersiaran hari ini untuk membawakan laporan semasa daripada koresponden Singapura dan Indonesia di talian sekarang ini Puan Masita Ahmad sudah pun bersama dengan kita. Sihat Puan? Sihat. Terima kasih Syira. Hmm, Alhamdulillah. Dan laporan hari ini daripada Puan ialah mengenai golongan anti vaksin. Kalau di Malaysia, kerajaan terpaksa berdepan dengan golongan anti vaksin ini. Adakah Singapura juga menghadapi perkara yang sama? Ini akan kita tanyakan kepada Puan. Dan mungkin Puan Masita boleh mulakan dengan kemaskini laporan COVID-19 di Singapura. Silakan. Terima kasih Syira. Saya mulakan dululah laporan terkini COVID-19. Singapura melaporkan 5,469 kes COVID-19 setakat Khamis 27 Januari. Ini termasuk 379 kes import. Tiada kes kematian dilaporkan. Jumlah kes terkumpul setakat ini 333,071 sejak pandemik bermula dengan jumlah kematian 850. Kadar pertumbuhan jangkitan mingguan pula di sini ialah 2.37, agak merosot berbanding 2.5 pada 26 Januari. Kadar itu merujuk kepada nisbah kes dalam masyarakat pada minggu lalu berbanding minggu sebelumnya. Setakat Khamis, dari sudut vaksinasi pula 91% penduduk Singapura yang layak sudah lengkap divaksin. Dan ini termasuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Juga 50% penduduk Singapura sudah disuntik dos penggalak lah. Ya Syira, berkaitan topik hari ini, berkaitan topik kita, berkaitan anti vaksin lah. Di sini dapat sebuah kumpulan dan pengasas kumpulan itu dilaporkan sebagai anti vaksin COVID-19. Pengasas kumpulan itu seorang wanita berumur 46 tahun. Beliau didakwa dan ditarik reman bagi siasatan lanjut atas dakwaan terlibat dalam skim untuk memberi maklumat palsu kepada Kementerian Kesihatan Singapura atau MOH. Beliau ditahan bersama dua lelaki lain yang berusia 33 dan 40 tahun atas konspirasi untuk menipu. 8 lagi individu juga sedang disiasat kerana pembabitan mereka dalam kes yang samalah. Ya, Syira. Dan boleh kita tahu bagaimana wanita berusia 46 tahun ini dikaitkan dengan skim memberi maklumat palsu ini, Puan? Ya, menurut MOH pada awalnya pihak kementerian memaklumkan kepada polis mengenai seorang doktor yang disyaki menyerahkan maklumat palsu kepada pejabat pendaftaran imunisasi kebangsaan. Maklumat itu menunjukkan doktor berkenaan telah memberi vaksin COVID-19 kepada beberapa individu walhal beliau tidak berbuat demikian. Dokumen mahkamah menunjukkan ia melibatkan vaksin Sinopharm. Selepas menyiasat laporan MOH itu, polis menangkap wanita itu dan dua lelaki berkaitan. Menurut polis, wanita itu didakwa telah merujuk beberapa anggota kumpulan beliau kepada doktor berkenaan. Dari situlah ada kaitannya. Dia juga menyarankan pesakit diberi sesuatu sebagai ganti vaksin tersebut. Kesalahan bersubahat untuk menipu dan konspirasi jenayah boleh membawa hukuman penjara 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali di republik ini. Dan Ya, Syira. kita juga difahamkan wanita sama juga sedang disiasat atas dakwaan bersubahat dengan menghasut orang untuk menghalang pula penjawat awam dalam menjalankan tugas mereka. Apa sebenarnya yang beliau lakukan, Puan? Ya, betul. Beliau didakwa menghasut orang ramailah untuk menghubungi dan mengganggu talian hotline COVID-19 di sini. Menurut Kementerian Kesihatan Singapura, pengasas kumpulan itu menggesa ibu bapa menerusi mesej yang dihantar di Telegram supaya pergi ke pusat-pusat vaksinasi kanak-kanak dan bebankan kaki tangan perubatan di situ dengan pelbagai soalan. MOH berkata tindakan sedemikian pastinya akan mengganggu operasi di pusat vaksinasi kanak-kanak dan ia sama seperti menghasut untuk mengganggu kaki tangan perubatan. Juga dilaporkan di video anti vaksin oleh kumpulan itu di YouTube yang disiarkan oleh di saluran pengasasnya itu juga sudah dipadamkan. Video itu mengandungi dakwaan palsu dengan memberi amaran kepada orang ramai tentang bahayanya vaksinasi. Ia dipadamkan daripada YouTube kerana ia melanggar garis panduan komuniti ya. MOH berkata saluran YouTube itu punya sejarah menyiarkan
dan berkongsi kandungan yang menyebarkan kepalsuan dan maklumat menggelirukanlah tentang COVID-19 dan vaksin. Laman web kumpulan itu mendakwa ia mengumpulkan rakyat Singapura yang prihatin mengenai COVID-19 dan mengenai vaksin COVID-19, dan kumpulan itu juga menggalakkan penggunaan rawatan yang tidak terbukti dan tidak diluluskan seperti ubat-ubatan ivermectin di sini, Syirah. Ya. Dan sangat membimbangkan, saya percaya Ya. kerana maklumat-maklumat yang golongan ini telah sebarkan akan mempengaruhi pula pemikiran dan keyakinan orang awam lain untuk menerima rawatan ataupun suntikan vaksin Betul. COVID-19. Dan inilah yang dikatakan oleh Kementerian Tindakan Undang-Undang akan dikenakan kepada golongan anti vaksin kerana cubaan menakut-nakutkan masyarakat dengan maklumat yang tidak benar. Saya percaya sama juga seperti di Singapura menerusi laporan daripada Puan Masita tadi. Terima kasih Puan untuk perkongsian hari ini. Jaga diri di sana Puan. Ya, terima kasih Syirah dan tim TVS di Sarawak. Baik, koresponden TVS nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam koresponden TVS, kali ini bersama Encik Iswandi. Katanya nak berkongsi laporan santai mengenai Instagrammable Cafe. Encik Iswandi. Ya, saya. Dan Khabar Syirah? perniagaan. Alhamdulillah sihat. Iswandi, apa khabar di sana? Alhamdulillah baik. Dan bercakap mengenai perniagaan kafe ni, ia telah mula menyesuaikan operasi dengan perubahan drastik dalam tingkah laku pengguna sekarang sejak 2018, 8 tahun selepas Instagram dilancarkan, dan trend ini bermula dengan timbulnya generasi milenial yang dikatakan mempunyai kuasa perbelanjaan yang lebih banyak berbanding mana-mana generasi sebelumnya. Ini yang kita nak tanyakan kepada orang yang duduk di Indonesia sendiri, bagaimana perkembangan Instagrammable Cafe di Indonesia, Iswandi? Ya Syirah, selepas 3 bulan di Jakarta, saya mula mengikuti rapat perkembangan Instagrammable Cafe dan sangat kagum. Contohnya Cafe House Rooftop ini. Semasa pandemik, operasi mereka terjejas, tetapi sekarang mereka telah dibenarkan beroperasi. Namun dengan protokol kesihatan yang ketat bagi mencegah COVID-19 seperti di kebanyakan negara yang terkesan. Seperti kita ketahui, konsep kafe ini bermula apabila generasi milenial kerap menggunakan media sosial terutamanya Instagram untuk mengambil gambar makanan mereka yang disajikan dengan cantik dan dipaparkan di foto Instagram mereka. Jadi makanan telah menjadi sebahagian besar kandungan rangkaian media sosial ini. Dan itu kalau generasi milenial panggil Insta-worthy, Encik Swandi, dan makanan-makanan yang diambil gambar itu cantik dalam Instagram. Itulah maksudnya. Apa yang menjadikan sesebuah kafe ini dianggap Instagrammable, Encik Swandi? Kafe itu perlulah menarik dari segenap aspek agar pelanggan dengan rela hati berkongsi gambar-gambar yang diambil di media sosial mereka. Kebiasaannya pengusaha kafe seperti di House Rooftop Kitchen ini memberi perhatian terperinci pada perkara yang positif dari segi rekaan, layanan dan menu yang disediakan. Jadi pelanggan akan rasa senang hati mengambil gambar makanan. Pemilik kafe biasanya tidak berpegang kepada tradisi dan suka melakukan perubahan. Mereka selahkan ruang yang ada dan mereka cipta dalaman yang mempersonalkan. Jadi apa pula keistimewaan kafe yang Encik Iswandi kunjungi ini, House Rooftop Kitchen ini? Ya, House Rooftop Kitchen di Jakarta ini adalah salah satu kafe popular yang berada di Setiabudi, Kuningan. Tempat ini sangat menyenangkan, digunakan sebagai tempat melepak sambil menikmati suasana kota Jakarta ketika waktu petang, sambil melihat matahari terbenam atau ketika malam di bawah gemerlap bintang. Kafe ini sendiri cukup luas dan mempunyai area indoor serta outdoor, dipenuhi dengan berbagai tanaman yang segar dipandang mata.
Berbagai aneka menu disediakan dan rasanya tidak mengecewakan. Lokasinya tersembunyi dan dikelilingi oleh pemandangan yang hijau dari tanam-tanaman yang menyegarkan mata ketika melihat. Sangat mudah ditemui kerana sudah didaftar di Google Maps. Kalau type house rooftop, mesti secara automatik akan ditunjukkan lokasinya. Cuma adalah lebih baik membuat pesanan meja sebelum datang kerana kafe ini menjadi tumpuan ramai. Kafe ini juga bagus untuk melarikan diri selama beberapa jam kepada mereka yang lelah dengan kesibukan kota Jakarta. Selain pelbagai menu makanan dan suasana menjamu selera yang menenangkan dan sebagainya, apa lagi yang istimewa yang membezakan tempat ini dengan tempat yang lain, Iswandi? Syira, itu juga jadi alasan utama kebanyakan orang yang mengunjungi kafe ini. Jadi semakin lekaplah dengan apa yang mereka mahukan. Dapat pemandangan menarik, suasana yang bagus ditambah dengan rasa makanan yang memenuhi cita rasa. Gambar dengan apa yang disuka pasti memberikan pengalaman tersendiri yang tidak diberikan. Menu yang disediakan lengkap daripada makanan berat sehingga salad. Minuman begitu juga dari koktail, jus dan tentunya kopi yang harum. Jika sudah boleh bayangkan, menu makanan pula ada pilihan makanan barat, timur tengah sama ada ikan, daging atau ayam dan cita rasa orang kita nasi goreng. Dan selepas ini kalau berkunjung ke Jakarta bolehlah singgah ke kafe hipster ini iaitu House Rooftop Kitchen yang terletak di Setiabudi Kuningan, salah satu Instagrammable cafe di Jakarta. Pilihan Encik Suwandi kita. Terima kasih Encik Suwandi untuk perkongsian santai hari ini. Di mana pun anda berada, jaga diri di sana Encik Suwandi. Sama-sama. Terima kasih Syira. Itu saja perkongsian koresponden TVS untuk kali ini. Saya Syira Abang Mansur, jaga diri Malaysia.